Sidang hadirin sekalian, adakah anda semua telah bersedia? Ayuh, kita mulakan Pesta Pidato 2020. Memulakan Pesta Pidato 2020 ini pada petang ini akan dimulakan dengan sesi perkongsian yang pertama. Apakah itu pengucapan awam? Bagaimana ingin menghasilkan pengucapan awam yang baik? Segalanya akan terjawab sebentar lagi. Penceramah kita yang pertama ini mula aktif dalam Toastmasters sejak Mac 2010 dan sejak tahun 2013 beliau mula aktif membantu dalam menubuhkan kelab-kelab Toastmasters di Johor Bahru dan menganjurkan bengkel-bengkel pengucapan awam. Minat dalam rekaan bahan digital melalui media sosial dan blog beliau adalah afzani.wordpress.com. Majlis menjemput dan mempersilakan saudari Nur Afzani Tual dengan tajuknya pengenalan kepada pengucapan awam. Dipersilakan. Saudari Afzani, sila lakukan semakan terakhir untuk audio dan video anda. Sila pastikan saudari boleh melihat pemerhati masa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Nur Afzani Tual. Boleh dengar suara saya dan boleh nampak saya, Puan Pengacara Majlis? Boleh. Okay. Boleh nampak slide saya? Ya. Okey, terima kasih Puan Penganjur. Puan Pengacara Majlis, Puan Hirdawati, Puan Penganjur, Rohana Azizan, rakan-rakan Toastmasters serta tuan-puan dan puan-puan yang bersama dengan kami pada petang ini. Okay, saya jemput anda semua untuk bersama dengan saya dalam grup chat itu, cucur ikan daun kari, kopi susu diminum suam, tuan-puan bijak bestari. Apa itu pengucapan awam? Jadi boleh saya tahu apa yang pertama sekali keluar dalam minda anda bila anda dengar perkataan pidato, pengucapan awam atau bahas? Apa perkataan pertama yang keluar di fikiran anda? Boleh saya nampak sampai share kongsikan di grup chat. Apa yang anda fikirkan bila anda menakutkan? Fatihah kata menakutkan. Okey. Distinguished Toastmaster Wijaya pun kata menakutkan. Okey, pengucapan awam bermaksud berucap di khalayak ramai. Ucapan secara formal. Okey, terima kasih semua. Okay. Secara umumnya, pengucapan awam adalah sebarang ucapan yang dilakukan oleh seseorang di hadapan sekumpulan audiens. Tak kira sama ada seorang ahli politik yang berucap atas pentas besar di hadapan beribu-ribu atau berjuta-juta orang, ataupun seorang ibu yang sedang bercakap depan 3 orang anaknya, memberi taklimat, anak-anak, ini adalah jadual aktiviti untuk hari ini sepanjang hujung minggu. Itu juga dia dikira sebagai pengucapan awam. Selain bentuk pengucapan awam ini, seorang juruhebah radio yang berada di konti berucap kepada khalayak melalui radio walaupun beliau tak nampak audien, itu juga turut dikira sebagai pengucapan awam. Begitu juga dengan pengacara televisyen yang berucap di hadapan kamera di mana beliau tak nampak sesiapa di hadapan beliau, tapi beliau tahu ada pendengar dan penonton di televisyen. Itu juga adalah satu bentuk pengucapan awam. Jadi ada banyak cara untuk kita berucap dengan khalayak. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda apa dia rukun pengucapan awam. Ada 5 rukun pengucapan awam ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, kerangka ucapan. Yang kedua, matlamat ucapan. Yang ketiga, rukun pemilihan perkataan. Yang keempat, pengawalan suara semasa berucap. Dan yang terakhir sekali, gerak-geri badan semasa sedang berucap. Okay, yang pertama, saya minta anda imbas kembali pengalaman anda. Biasa tak lihat orang yang diberi masa 5 minit untuk berucap, tapi orang ni bercakap, tak, sudah. Walaupun masa dah setengah jam. Biasa kan? Pernah jumpa kan? Kemudian pernah tak jumpa orang yang sebut kesimpulannya.
sampai 2-3 kali tapi ucapan dia tak habis-habis. Lepas tu biasa tak nampak pembentang yang terpaksa memotong isi ucapan dia dan memendekkan terus penutup dia sebab masa ucapan dah tamat. Dia dah nampak dah loceng ke lampu ke bagi signal, dia terpaksa habiskan ucapan dia cepat-cepat. Pernah tak nampak? Orang yang jujur, dia akan cakap, saya bukan pernah nampak, saya sendiri pernah kena. Biasa kan, kita semua mesti pernah mengalami, tak kira masa sekolah atau sekarang. Okay, jadi hari ini saya nak kenalkan anda kepada rukun yang pertama dulu, iaitu kerangka ucapan. Secara umumnya ucapan yang baik mesti ada pembukaan, isi dan penutup. Bagaimana kira-kira pembukaan ucapan yang baik? Pembukaan ucapan yang baik mestilah terus memikat penonton dalam 2-3 ayat yang pertama. Okay. Bagaimana contoh pembukaan yang boleh memikat penonton? Anda boleh berikan contohnya kata pujangga. Contohnya anda bercakap tentang perancangan, merancang masa. Anda boleh kata, kita mesti bekerja seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kita mesti merancang seolah-olah kita akan mati hari ini. Seperti kata Saidina Umar. Itu contoh kata pujangga. Anda juga boleh memberi statistik yang mengejutkan. Contohnya anda katakan 50% daripada lelaki meninggal dunia sebelum mencecah umur 50 tahun. Maknanya jika ada 10 orang lelaki dalam perjumpaan ini hari ini, maka 5 daripada mereka akan meninggal sebelum usia 50 tahun. Statistik yang mengejutkan ini akan menyebabkan mereka terus tertarik pada ucapan anda dan semua lelaki dalam bilik itu akan memandang sama sendiri siapa yang akan meninggal sebelum umur 50 tahun. Anda juga boleh memulakan ucapan dengan memberi soalan kepada audien. Anda boleh kata, berapa ramai dalam kalangan audien ini sedang mencari jodoh? Lepas tu ada orang angkat tangan. Lepas tu anda bolehlah mula mengusik audien anda dan memandang-mandangkan siapa yang sedang mencari jodoh. Itu contohnya. Itu adalah antara contoh-contoh pembukaan yang memikat hati penonton serta-merta sebelum anda masuk kepada isi ucapan. Jadi selain daripada pembukaan yang baik, isi yang tersusun juga merupakan salah satu daripada pentingnya dalam satu ucapan. Saya bagi contoh 3 jenis cara untuk anda menyusun isi dengan baik. Anda boleh berikan 3 fakta. 3 sebab kenapa anda mesti memasuki Toastmasters. 3 faktor yang mempengaruhi pencemaran udara di Malaysia pada hari ini. Seterusnya anda juga boleh menggunakan kronologi. Contohnya anda bercerita tentang sejarah. Anda boleh beri kronologi mengikut urutan masa. Anda juga boleh menyusun isi ucapan anda mengikut kaedah proses. Contohnya cara-cara membuat kek mentega. Yang pertama, adun. Yang kedua, uli. Yang ketiga, bakar. Yang keempat, makan. Itu contoh bagaimana cara anda menyusun isi. Dan terakhir sekali, kerangka ucapan mestilah diikuti dengan penutup yang jelas. Dalam penutup tu, anda mestilah merumus mesej ucapan anda. Okay? Elakkan keluarkan satu isi baru dalam penutup ucapan anda dan membuatkan penonton tanya-tanya. Anda tekankan saja apa mesej atau tindakan yang audien perlu ambil lepas anda habis ucap. 3 ayat biasanya cukup untuk satu penutup bagi ucapan dalam tempoh 5 hingga 7 minit. Pastikan pembukaan dan penutup anda memikat penonton dan membawa pulang mesej untuk penonton anda. Yang kedua dalam rukun pengucapan awam adalah matlamat yang jelas. Ucapan yang baik mesti ada matlamat ucapan yang jelas. Secara umumnya, setiap ucapan ada 4 jenis matlamat. Anda boleh memaklumkan sesuatu. Contohnya hari ini bila saya membentang teknik-teknik ucapan awam ini, saya sedang memaklumkan sesuatu kepada anda semua. Satu ucapan juga boleh menghiburkan. Contohnya Aflin Shauki atau Douglas Lim memberi ucapan jenaka di atas pentas dalam super spontan
di televisyen. Itu juga satu bentuk hiburan. Atau anda melihat ucapan stand up comedy dalam YouTube, itu juga satu bentuk ucapan hiburan. Matlamat ucapan jenis yang ketiga adalah memotivasikan. Ucapan yang memotivasikan ini menyebabkan pendengar ingin mengambil tindakan pada hujung ucapannya. Contohnya, kalau seorang tu berucap tentang 5 kebaikan bangun awal pagi. Esoknya, bila anda habis dengan ucapan tu, anda terus rasa bangun awal pagi. Itu satu ucapan memotivasikan yang berkesan. Okay, sekarang saya ingin tanya kepada peserta-peserta semua, apa beza antara ucapan memotivasikan dengan ucapan mengilhamkan? Boleh tak saya tengok di chat box? Anda boleh respon. Apa yang anda rasa beza antara ucapan jenis motivasi dengan ucapan yang mengilhamkan? Sementara saya tunggu jawapan anda, saya ingin tekankan di bahagian ucapan hiburan tadi tu. Ucapan yang menghiburkan ini bukan saja bermaksud ucapan tu tentang jenaka ya. Hiburan juga boleh jadi sesuatu yang menyedihkan, satu cerita yang menyedihkan. Contohnya, saya nampak ada yang angkat tangan. Anda boleh terus letak jawapan di chat box. Ucapan yang menghiburkan ni boleh jadi sesuatu yang menyedihkan. Cerita sedih yang membuatkan penonton teresak-esak mengalirkan air mata juga adalah satu bentuk hiburan. Sebab tu kita tengok drama atau kita tengok filem seperti Kabhi Khushi Kabhie Gham, saya tengok 18 kali pun saya masih menangis lagi dekat tempat yang sama. Okay, ada orang yang kata motivasi lepas tengok saya nak buat. Ucapan ilham boleh memberi idea baru, menaikkan semangat. Dan ada kata ucapan yang mengilhamkan ni, lepas saya tengok saya nak buat, nak bagi tahu orang dan mungkin jadi teladan hidup saya. Kang Soon kata ilham itu idea natural law. Yaso kata ucapan motivasi boleh rasa termotivasi. Ucapan ilham boleh rasa terilham. Okey, baik. Ucapan yang memotivasikan ni adalah dia mendorong kita untuk membuat tindakan. Beza dengan ilham adalah ilham ini mengubah terus paradigma kita. Seperti QJ cakap tadi, betul tu. Bezanya bila kita ucapan yang motivasikan ni kita rasa nak buat. Ucapan yang mengilhamkan pula, kita bukan saja rasa nak buat, kita nak bagi tahu orang lain yang paradigma kita telah berubah. Kita nak sampaikan idea ni kepada semua orang lain dan dia mengubah terus perspektif kita terhadap sesuatu perkara dalam hidup. Ini satu dia satu boleh tolong senyapkan seorang partisipan kita. Ilham ini satu perkara yang lebih tinggi berbanding ucapan yang memotivasikan ya. Okey, terima kasih semua yang memberi maklum balas tadi. Bahagian yang ketiga, rukun pemilihan perkataan dalam ucapan awam ya. Secara umumnya, bila kita memilih perkataan untuk berucap, kita mesti tulis untuk telinga, bukan untuk mata. Maksudnya, bila kita membaca, ayat yang panjang dan kompleks lagi mudah untuk kita terjemahkan dalam perkataan dan kita simpan dalam memori. Tapi, perkataan yang kita tulis untuk telinga, dia susah untuk kita terjemahkan secepat bila kita membaca. Jadi, bila kita tulis untuk ucapan, kita pilih perkataan yang mudah, kita pilih ayat yang pendek, kita jadikan perenggan tu lebih pendek dan lebih banyak noktah atau koma. Boleh tak saya jemput salah seorang daripada peserta yang ada hari ini untuk bacakan perenggan yang ada di atas skrin? Saya nak cuba. Okey, saya nampak Kang Soon ya. Okey, boleh cuba Kang Soon? Macam mana Silakan. buka skrin? Macam mana buka skrin? Dah buka dah. Tuliskan untuk telinga, bukan untuk mata. Angka ni tak nampak, sorry. Setelah 3 tahun berlalu, aku masih
teringatkan dia sekali-sekali. Sekali-sekala. Semasa aku minum kopi dengan susu manis yang manis seperti yang dia suka. Kenapa macam ni ayat dia? Semasa aku memandu lagu kegemarannya, kekumandang semasa hari hujan yang merupakan cuaca kesukaannya. Rindu ini pahit. Apa Terima ini cakap? kasih Encik Keng Sun. Terima kasih ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu contoh satu ayat yang kita rangka untuk dibaca. Okay, jadi bila berucap, kita boleh pendek-pendekkan ayat ni. Contohnya, saya beri contoh. 3 tahun berlalu, aku masih rindu. Ketika aku minum kopi dengan susu manis, ketika lagunya berkumandang, ketika hari hujan. Kerana ini semua perkara kegemarannya. Nampak tak saya pendek-pendekkan ayat dan menjadikannya lebih banyak ayat, tidak seperti yang dalam perenggan ini. Itu contoh bagaimana anda boleh ubah ayat untuk dibaca menjadi ayat ucapan. Selain daripada itu, bila kita pilih perkataan untuk diucapkan, kita sesuaikan dengan latar hadirin yang mendengar. Contohnya, jika anda boleh perhatikan bagaimana DG Hashim memberi taklimat kesihatan berkenaan COVID-19 ya. Anda boleh Ikram kata fair pricing, betul tu Ikram. Bila anda dengar DG Hisham memberi taklimat COVID-19, beliau menggunakan perkataan-perkataan yang mudah kerana taklimat itu diperdengarkan untuk orang umum di seluruh Malaysia tanpa mengira latar belakang pendidikan atau umur. Dan beliau juga menterjemahkan perkataan-perkataan contoh social distancing. Beliau akan memberi penterjemahan bermakna anda mesti berdiri 1 meter, anda tidak boleh bersembang dekat-dekat. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Anda boleh juga lihat ucapan Perdana Menteri kita. Saya tidak menyebarkan politik di sini tapi anda boleh lihat ucapan Perdana Menteri kita bila beliau mengadakan sidang akhbar tentang COVID-19. Perkataan-perkataan yang beliau gunakan mudah, cerita-cerita yang beliau sampaikan mudah diterima dan ini menjadikan penyampaian itu sesuai untuk semua golongan lapisan masyarakat rakyat Malaysia. Itu contoh ucapan-ucapan yang baik ya. Kita teruskan dengan rukun keempat pengucapan awam iaitu kawalan suara. Dalam bahagian ini, dalam Toastmasters, kami diajar tentang 4P. Power, Pitch, Pace and Pause. Jadi saya telah terjemahkan dalam slide itu dalam bahasa Melayu, anda boleh lihat. Kekuatan suara mesti disesuaikan dengan jumlah audien anda. Kalau berucap dengan 10 orang dalam bilik yang kecil, haruslah gunakan suara yang lebih rendah volumenya. Untuk ucapan yang dalam dewan besar, mestilah bersuara dengan lebih kuat. Begitu juga dengan nada, sesuaikan nada dengan cerita. Kalau cerita sedih, contohnya boleh gunakan nada yang perlahan atau nada kecewa. Kalau anda teruja, anda bercakap dengan nada yang lebih tinggi, anda datangkan keterujaan anda itu kepada penonton yang mendengar ucapan anda. Begitu juga dengan tempo ucapan, sama seperti lagu. Tempo yang perlahan dan rendah dan sedikit demi sedikit diucapkan perkataannya sesuai untuk cerita yang lebih sedih. Tempo yang lebih tinggi, contohnya seorang komentar sukan menggunakan tempo yang lebih laju untuk anda mendatangkan keterujaan kepada pendengar yang mendengar laporan sukan tersebut. Contoh ya, penggunaan jeda juga digunakan dalam ucapan untuk menarik kembali perhatian penonton pada anda. Jeda ni adalah pause. Contohnya bila anda sampai ke akhir ucapan, anda akan gunakan jeda seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya dalam ucapan saya pada hari ini, anda gunakan jeda di 2 tempat di situ untuk menegaskan yang anda sudah hampir kepada hujung ucapan. Ya. Jadi saya ingin mendemonstrasikan bagaimana kawalan suara ini boleh dapat dilihat walaupun dengan hanya satu suku kata ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kalau Bob berada dekat dengan anda bisikkan Bob. Bob. Kalau Bob berada jauh dengan anda boleh kata Bob. Beza suara yang kita gunakan. Kalau anda rasa kecewa dengan Bob, Bob, kan aku dah kata jangan buat macam ni.
Kalau anda rasa teruja, Bob. Aku ada cerita nak cerita dengan kau. Kalau anda ingin memberitahu tentang satu rahsia kepada Bob, aku ada benda penting nak bagi tahu dengan kau. Tapi kalau anda sedang memarahi Bob, kan aku dah kata, kau mesti macam ni. Anda lajukan tempo percakapan anda. Kalau anda ingin memberitahu perkara penting kepada Bob, anda gunakan banyak jeda. Bob, aku ada benda penting nak bagi tahu kau. Aku minta maaf siap-siap. Itu contoh bagaimana kawalan suara digunakan dalam perbualan dan ucapan anda. Okey? Dan rukun terakhir dalam pengucapan awam adalah gerak-geri badan. Mimik muka mestilah disesuaikan dengan ucapan. Kalau anda sedang bercerita tentang suatu perkara yang sedih, tidak sesuailah anda tersenyum. Tapi kalau anda sedang bercerita tentang sesuatu yang menggembirakan, tapi muka masam pun tidak sesuai. Jadi kita sesuaikan dengan isi ucapan. Tatapan mata. Belajar untuk sentiasa menatap ke mata audien anda. Atau bila bercakap dengan kamera, pandang kepada kamera di depan anda. Dan bayangkan itu adalah mata audien anda. Begitu juga dengan posture. Tidak kira sama ada anda berdiri atau duduk seperti saya, eloklah posture badan itu seolah-olah anda berasa bersemangat untuk bercakap dengan hadirin anda. Dalam gerak-geri badan juga ada pergerakan. Anda boleh gunakan seluruh skrin ataupun di atas pentas, gunakan seluruh ruang pentas. Dan juga anda boleh perhatikan gaya isyarat anda untuk disesuaikan dengan ucapan. Anda boleh isyarat dengan tangan ataupun isyarat dengan kepala atau mata. Ya? Jadi secara umumnya tuan-tuan dan puan, kerangka matlamat dan pemilihan kata ini adalah bahagian bahan dalam ucapan. Itu cara anda mereka ucapan anda. Manakala bahagian kawalan suara dan gerak-geri badan adalah rencah kepada ucapan tersebut itu, iaitu cara anda menyampaikan ucapan anda. Untuk menjadi pengucap yang baik, anda mestilah menguasai bahan dulu, barulah berlatih teknik-teknik ataupun rencah ni tadi. Jadi secara kesimpulannya, untuk menjadi pengucap awam yang baik, mestilah dulu boleh bertutur dengan baik, barulah belajar teknik-teknik pencapaian yang baik. Dan paling penting sekali, dalam Toastmasters, platform yang diberikan adalah platform untuk anda berlatih berucap secara berterusan. Walaupun anda telah tahu teori-teorinya, tapi apa yang penting adalah latihan dan latihan. Kerana berucap ini adalah satu kemahiran yang memerlukan stage time yang banyak, memerlukan masa yang lama untuk diasah, untuk menjadikan ucapan anda dan anda pengucap yang baik. Jadi hari ini saya telah sampai ke penghujung masa. Saya akan buka pada soalan. Soalan boleh diajukan dalam chat box dan question master akan ambil. Anda boleh juga layari sosial media saya untuk tanya soalan berkenaan pengucapan awam. Kembali kepada Puan Pengacara Majlis. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Auzani Tual atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi.